Hmm. Nampak juga tengah minum. Apa pun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harap-harap speaker dah on, mic dah on, semua dah on. Anda semua clear mendengar apa jua yang kami bercakap dan perbincangkan. Tahniah. Hari ni tak lupa switch on mic. Oh ya kan? Tahniah juga nah. Okey. Apa pun Haji, sebelum itu Ya. kita semua dah tahu. Itu dia. Salam Ramadan 2024 Ya. kepada anda, kepada Tuan Haji Hanif Katri dan juga anda semua di luar sana. Kerana apa? Besok kita akan tarawih di Ramadan ini dan sahur pada pagi Selasa. Okey Tuan Haji, InsyaAllah. dah persediaan untuk puasa semua ni dah okey ke? Harap-harap seperti tahun-tahun yang sudah, insyaAllah dapatlah berterusan berpuasa. Walaupun baru-baru ni, lately ni ada permasalahan berkaitan dengan kurang gula dan sebagainya. Saya percaya insyaAllah boleh diteruskan dengan baik dengan izin Allah. Alhamdulillah. Sebab itu sepatutnya kami akan live pada minggu hadapan. Ya. Tapi disebabkan yalah minggu pertama di bulan Ramadan, kita rehat dulu minggu pertama. Jadi kita buat live pada malam ini. Dan seperti biasa, tajuk yang kita pilih adalah SKMM versus Rafidah Aziz. Itu anda semua kena dengar. Saya pun juga kena dengar kerana ia menyentuh hampir keseluruhan rakyat Malaysia yang mempunyai media sosial. Zaman sekarang ni bukan macam zaman dulu je. Semua orang tak kira lah makcik, cik Kiah, mak embun di Arau Perlis, cik Kiah di Kota Sanglang, semua dah ada Facebook dan sebagainya. Jadi dengar apa hak anda, apa yang boleh dilakukan. Nanti Tuan Haji akan kupas dari sudut perundangan. Begitu juga kita nak sentuh tentang Peguam Negara versus Hisham Jalil. Baik. Tentang menghina mahkamah yang beliau hadapi. Dan yang ketiga, lagi satu. Orang Cina panggil dia Cina murtad. Itu dia sendiri bagi tahu saya dan dia pun tengok secara langsung ini kepada Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong versus Teresa Kok. Menarik sangat-sangat tiga tajuk kita pada hari ini. Dan ada satu lagi soalan bonus kita, iaitu tentang usul yang cuba dibawa oleh Zahid Amiri ni. Zahid Amiri ni semua orang kenal, 47 pertuduhan yang sudah ada prima facie. Dia pula bawa usul nak gantung orang itu orang ini. Jadi semuanya menyentuh dari sudut perlembagaan, bukannya politik. Okey? Okey Tuan Haji. Tapi Saudara Fazli, Ya saya. sebelum apa-apa, Uh-uh. ada 3 topik. Jangan sampai 3 jam ya. Yang tu tuan-tuan dan puan-puan standard. Kalau orang Penang kata beli mi mamak, mamak tanya mi apa special ke biasa. Kita kata biasa, harga dia RM4.5. Jadi Tuan Haji luar biasa. Tadi pun pesan kat saya lagi ni. Ni apa Li. Jangan lebih 1 jam, 1 jam setengah. Saya kata baik. Yang duk lebih selalu dia, bukan saya. Okey tadi, sebelum saya nak pergi Haji dengan mukadimah Haji kenapa tajuk ini diangkat. Seperti biasa saya nak mengucapkan salam dulu kepada Badli Shah Abu Samah daripada YouTube. Kemudian Nenda Ayu juga daripada YouTube. Rindu Tun M, sihat ke dia? Kejap nanti saya bagi tahu. Zainik Mal Zainon juga dari YouTube. Samsar dari YouTube. Wan Ramli Wan Muhajan. Mukminin Nur bin Shah sentiasa tak pernahnya tak on. Ini seorang lagi nama yang paling saya suka. Soldier from Hell. Wow. Soldier from Hell. Bulan Ramadan ni kira macam mana? Dah tutup dah hell tu, insyaAllah. Oh tutup dah. Thank you very much. Soldier from Hell. Heaven. Yang ni apa cerita mak saya pun tengok YouTube, baru saya sebut Cik Kia lah apa nak ku Fatimah ku Hamid pun tengok. Oh ya. Mak saya berusia 86 tahun.
Rosli Muhammad Sam, Ipoh Mali Tadak Sombong hadir. Terima kasih. Nampaknya hari ini semua daripada YouTube. Mana Facebook? Halo brother Facebook. Come on. Wake up Facebook. Okey Tuan Haji. Ya, saya. Kenapa tajuk kita hari ini nampak macam ada 3? Tadi kawan saya pun kata, kenapa ada 3? Tak di satu kan? Silakan Haji, Mukadimah Haji. Baik, sama sekali. Kalau kita tengok dalam seminggu 10 hari yang lalu, banyak perkara yang berbangkit, yang sedikit dan sedikit dan sedikit. Kalau kita bincang satu topik saja, dia tidak akan dapat menyelesaikan atau menjawab beberapa perkara yang berbangkit 7 hari 10 hari yang lalu. So atas dasar itu saya telah berpendapat bahawa eloklah kita bincang dengan ringkas perkara-perkara yang berbangkit. Tetapi sebenarnya walaupun dia 3 topik, Saudara Fazli, para penonton, topik pokoknya adalah hak bersuara. Hak bersuara. Ya, ini topik pertama yang kita akan bincang nanti, iaitu tentang SKMM lawan dengan Afidah Aziz. Bukankah itu berkaitan dengan hak bersuara, membuat posting di Facebook beliau? Yang kedua, berkaitan dengan Peguam Negara dan Hisham Jalil. Bukankah ia ada kena-mengena penghinaan mahkamah ni? Kena-mengena dengan apa yang didakwa sebagai hak bersuara sebagai rakyat. Dan yang ketiganya berhubung dengan Profesor dan Teresa Kok. Pun bukankah ianya berkaitan dengan hak bersuara seorang pakar dalam bidang pengajian? So soal pokoknya, topik pokok hak bersuara. Tapi kita kena sentuhlah 3 topik ni sebab ada yang positif dan ada yang negatif. Yang mana positif, yang mana negatif, insya-Allah kita akan bincang. Alright, terima kasih Tuan Haji. Mukadimah yang simple. Baru ada Kartina Azhar Facebook. Thank you. Okey, sebelum kita nak jalan, bas kena berhenti setakat sini. Terima kasih. Nanti saya sebut lagi nama tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, yang mana rasa nak bertanyakan soalan dalam ruang lingkup perundangan dan perlembagaan, apa yang anda semua tak faham, sila kemukakan di sini, insya-Allah. Kalau masa tidak ditarik dengan panjang oleh Tuan Haji Hanif Katri, saya saya juga baik. Saya akan tanya, saya akan angkat naik soalan anda semua. Okey Tuan Haji. Rafidah Aziz marah. Marah bukan main. Posting beliau tentang kaki tangan awam yang telah pencen. Nak ke IJN telah pun dibatalkan. Baik. Okey. Kemudian dia tulis, saya pun baca penulisan beliau di Facebook beliau. Kemudian di-delete. Katanya dakwa Rafidah Aziz, rakannya di luar negara dapat baca. Cuma dalam Malaysia tak dapat baca. Kemudian Syed Saddiq, yang berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pula dengan video di TikToknya. Yang berkhidmat. Yang berkhidmat, bukan yang berhormat. Bukan berhormat. Oh, sekarang mereka tak cukup hormat dah? Kalau kita nak bagi yang berhormat, mereka kena berkhidmat dulu. Baru ada hak nak minta dipanggil yang berhormat. Okey, yang berkhidmat. Saya harap rakyat boleh terima benda ni dan boleh tekankan perkara tu. Semua ahli wakil rakyat anda, rujuklah sebagai yang berkhidmat. Supaya mereka tak naik ego dan mereka lakukan khidmat sebelum kita bagi hormat. Jadi yang bersetuju dengan cadangan Tuan Haji Hanif Katri, tulis tengok setuju tak setuju. Bukan lagi yang berhormat, jangan panggil yang berhormat, tetapi panggillah yang berkhidmat. Betul, kerana anda yang mengangkat mereka, anda yang undi mereka. Kenapa pula kita pilih mereka, mereka pula yang berhormat. Kita tak cukup hormat. Okey, apa pun Tuan Haji. Ya, saya. Bila Syed Saddiq dengan video, dengan bukti, dia kata saya ada bukti. Okey, dia tunjuk lagi, kemudian ada di bawah yang tak sedap itu di-ban oleh MCMC. Baik. Dalam bahasa istilah Melayunya SKMM. Jadi saya nak tanya Tuan Haji dan juga berjuta rakyat Malaysia nak tahu hak apa penjelasan yang dibuat oleh Menteri Komunikasi mengatakan kami tidak arahkan. Okey? Ya. Kita dah ada undang-undang, pelbagai akta dah ada. Kenapa perlu mereka ada SOP mereka sendiri? Silakan Tuan Haji.
Baik, terima kasih Saudara Fazli. Saya yakin dan saya percaya soalan ni bukan sahaja berkaitan kepentingan Rafidah Aziz. Ya, betul. Ia ni mencangkupi semua kita. Mm-mm. Seperti nyatakan sama daripada Sanglang ke, ataupun untuk saya Cok Tok Kun ke, Cok Tok Kun. sampai ke mana pun. Semua tertanya-tanya perkara Cok ni. Tok Kun tak sensitif lah. Tak sensitif. Perlu tak sensitif. So, berhubung dengan perkara ni, yang menjadi isu adalah banyak kita dengar Mm-mm. posting-posting ataupun muatan naik Mm-mm. ke media sosial, tak kisah daripada sudut mana sekalipun, sama ada Facebooknya, yang pakai Twitter atau X sekarang ni, Instagram, merungut kata di blog, ada shadow ban dan macam-macam. So perkara itu memuncak apabila Tan Sri Rafidah Aziz, saya percaya pada 1 Mac telah menyuarakan berhubung dengan isu IJN dan apa nama ni, penjawat awam yang berpencen. Kita tak nak masuk isu tersebut. Kita cuma berkaitan dengan posting dan ban dan SKMM ni. Dan beliau merungut dan mendakwa bahawa apa yang beliau telah bangkitkan untuk kepentingan rakyat, pengetahuan rakyat, telah pun tidak dapat diakses oleh pembaca-pembacanya, pengikutnya di Malaysia. Dan seperti yang dinyatakan tadi, tetapi dia dimaklumkan boleh diakses di luar negara. Dan saya percaya Saudara Fazli telah memajukan untuk membantu saya memahami video Syed Saddiq, di mana ditunjukkan bahawa apabila dia pergi ke link Rafidah Aziz, link itu menunjukkan dihalang di Malaysia oleh SKMM. In fact, pihak media pun, apabila Rafidah Aziz bangkitkan benda ni, pihak media mengatakan mereka telah menghubungi pihak Facebook, dan Facebook juga telah mengesahkan kononnya mereka menerima arahan daripada SKMM. Tapi yang menarik ni adalah apabila gesaan dibuat mulai pada 1 Mac untuk beberapa hari, termasuk oleh Johan Jaafar, bekas pemimpin media terkenal, supaya Fahmi Fadil meminta maaf kepada Rafidah Aziz, pada 4 Mac Fahmi Fadil mengatakan dia ataupun kementerian dia tidak ada arahkan SKMM langsung, dan dia tidak ada arahkan Facebook langsung. Dia mendakwa bahawa apa yang dibuat tu dalam pahaman beliau adalah suatu SOP penyeliaan oleh pihak Facebook sendiri ataupun oleh pihak SKMM dan Facebook. Maknanya kata dia nak menunjukkan tidak ada kaitan kerajaan dengan SKMM. Baik, di sini saya sebagai seorang pengamal undang-undang, saya tidak ingin pergi kepada tuduhan menuding jari tanpa fakta. Pokoknya di sini kita anggaplah apa yang Fahmi Fadil cakap tu betul, sebab to be fair, Rafidah Aziz pun telah menyatakan dia diberi penjelasan seperti itu oleh Fahmi, dan Fahmi meminta dia kalau nak rayu ke Facebook. So Rafidah kata tak apa, dia terima jawapan daripada Fahmi, tapi dia tidak akan merayu sebab hak dia untuk posting, bukan untuk merayu, untuk didengar. So andai kata kita terima kenyataan Fahmi, mereka tak masuk campur, mereka tak beri arahan. Mereka ni maksud dia sama ada dia kerajaan mahupun kerajaan. Dan ini adalah urusan berkaitan SOP terutamanya keselamatan dan nilai moral atau apa sekaliannya dari sudut SKMM ataupun Facebook. Kalaulah itu betul, ia menjadi muskil. Masih muskil. Kenapa jadi muskil? Sebab seperti yang Saudara Fazli sentuh tadi, negara kita sebenarnya sudah mempunyai nombor 1, hak bersuara di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, yang membenarkan rakyat membangkitkan apa-apa perkara yang perlu dibangkitkan secara teratur dan bebas. Tetapi bersyaratkan ia tidak melanggar undang-undang lain negara. Betul. Nah, undang-undang di sini ni, kita tahu kita ada undang-undang fitrah dari sudut sivil. Maksudnya, katalah apa yang dibangkitkan oleh Tan Sri Rafidah tu, kita ambil contoh, sebab itu topik perbincangan kita, menyinggung perasaan Menteri Kesihatan, menyinggung perasaan IJN, atau menyinggung perasaan sesiapa sahaja. Kononnya fakta yang disampaikan kepada Tan Sri Rafidah tu tak betul, dan dia ungkapkan benda yang tak lengkap.
Ni contoh Contoh ya. Contoh ni bukan kita kata sebab dah ban pun kita nak excel pun tak boleh. So kalau itulah rungutan mereka, maka mereka boleh pakai Undang-Undang Sivil Fitnah Betul. untuk mengambil tindakan saman terhadap Rafidah Aziz. Dan biar mahkamah tentukan siapa yang betul, siapa yang salah. Betul. Bukan sahaja isu tentang undang-undang sivil. Katalah apa yang disentuh itu melanggar undang-undang jenayah. Maka laporan yang dibuat kepada pihak polis atau pihak berkuasa lain boleh mencetuskan siasatan jenayah. Contohnya, jika ia melanggar Akta Hasutan Seksyen 31, iaitu membangkitkan isu-isu yang boleh mencetuskan hasutan kepada rakyat, sama ada isu agung, isu agama, isu bangsa. Jadi kalau perkara ini berlaku, maka pihak berkuasa yang akan menyiasat. Dan kalau ada kesan-kesan atau asas-asas untuk diambil tindakan, maka mereka boleh membawalah Rafidah Aziz ke mahkamah. Saya yakin Tan Sri Rafidah Aziz sebagai seorang bekas pemimpin, seorang bekas menteri yang menghormati undang-undang Malaysia, tidak akan merungut kalau mereka nak bawa dia ke mahkamah. Dia akan membela diri dia di mahkamah kalau ada apa-apa kesalahan jenayah. Jadi kalau kita dah ada undang-undang ni, maka soalan yang lebih penting adalah apa gunanya SKMM dibiarkan ada SOP. Itu yang saya nak dengar sangat ni. Apa gunanya nak biarkan pihak yang mempunyai kawalan kepada Facebook, Meta dan sebagainya untuk dibiarkan mereka menentukan apa dia cara untuk nak ban atau tak ban. So ini ni bagi saya amat penting. Kalau kerajaan mengatakan mereka tak terlibat dalam memberi arahan, maka sepatutnya kerajaan juga tidak mencari alasan untuk tidak memperbetulkan benda tu. Maksudnya, kalau Fahmi Fadil cakap betul, mereka tak pernah bagi arahan, maka kalau SKMM buat sendiri ataupun produser-produser tu buat sendiri, maka sepatutnya dengan adanya undang-undang sivil dan jenayah, kerajaan kita perlu mengikut kehendak rakyat untuk menentukan tidak ada censorship oleh SKMM. Betul. Sebab kalau undang-undang dilanggar, tindakan lanjutan akan diambil. Betul. So ini bagi saya amat penting, yakni jika pun tanpa menuding jari kepada kerajaan, mereka tak campur tangan, maka tak ada sebab untuk mereka menghalang pihak SKMM atau pihak-pihak berkenaan daripada mengadakan censorship tersebut. Kerana undang-undang kita cukup tegas, undang-undang kita cukup ketat. Kalau salah, boleh diambil tindakan. So biarlah undang-undang yang menentukan. Siapa yang memuat naik perkara yang melanggar undang-undang sivil atau jenayah akan diambil tindakan. Kita tak perlu, rakyat kita 33 juta tidak perlu diselia oleh pihak lain. Kerana apa, Saudara Fazli? Itu menarik. Saya seronok dengar tu. Tak perlu diselia oleh orang lain. Tak perlu dan tak boleh sebab kita matang. Kita bertanggungjawab di atas apa yang kita tulis. Kalau kita berani tulis benda yang melanggar undang-undang, kita tanggung. Betul. Tapi awak tak berhak nak menghalang kita daripada tidak mempaparkan apa yang kita nak tulis. Kalau benda tu melanggar, kita akan diambil tindakan. So di sinilah bagi saya mana-mana kerajaan sekarang ni boleh digesa oleh rakyat. Kalau anda betul, anda tak memain peranan untuk mengarahkan, maka sekarang ni anda perlu sebagai kerajaan menguatkuasakan hak untuk bersuara, iaitu mengarahkan SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, tak perlu ada SOP censorship. Itu nombor satu. Tapi pada masa yang sama, Saudara Fazli, kalau saya boleh sentuh, apabila datangnya isu pihak-pihak perkhidmat agensi-agensi awam, SKMM, SPRM, polis dan pelbagai lagi, maka terlintas di fikiran saya bertahun yang lalu kita pernah cadangkan berulang kali ada satu agensi penting yang perlu ditubuhkan di bawah perlembagaan, iaitu agensi yang dipanggil Ombudsman. Ombudsman ni sebenarnya dia bukannya satu perkara yang tak wujud di dunia ni.
Tu ada Ada lebih daripada 60 buah negara. Ada satu ataupun pelbagai bentuk sistem ombudsman yang dia lakukan. In fact, ombudsman ni bermula daripada zaman BC, iaitu before Christ, BC, 200 tahun before BC di negara Cina kuno. Dan sejarah Islam pun ada ombudsman, iaitu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia dipanggil Qadi Al-Qudat ataupun Divan Al-Mazalim. Itu daripada zaman sahabat Rasulullah. Ada konsep ombudsman di mana seorang dilantik oleh pihak yang berkuasa, iaitu contohnya di Malaysia, Agung, ketua negara. Jadi ombudsman ni, untuk mudah faham, adalah wakil kepada ketua negara. Dia bebas daripada kerajaan. Yang tugas kerajaan tadbir urus negara. Dia bebas daripada parlimen yang menggubal undang-undang. Dan dia bebas daripada kehakiman. Oh, dia bukan hakim. Dia bukan hakim. Hakim pun perlu diselia. Contohnya kalau ada masalah berkaitan dengan hakim yang tak buat kerja dengan betul. Kita nak buat laporan kepada sistem kehakiman, ada dia punya rules and regulation. So kita pergi kepada ombudsman. Tapi ombudsman ni kenalah dia seolah-olah seperti seekor harimau yang boleh mempunyai taring. Dan bukan sahaja harimau yang mempunyai taring. Taring itu boleh menggigit. Dia kena efisien, berkuasa yang penuh-penuh berkuasa. Tapi ditubuhkan di bawah perlembagaan. Kalau tak ditubuhkan di bawah perlembagaan, kuasanya dibawa oleh parlimen, maka parlimen yang kontrol dia. Kalau kuasanya di bawah eksekutif, Perdana Menteri atau menteri akan kontrol dia. Kita tak mau kontrol daripada mana-mana cabang yang perlu dia selia. Malaysia tak ada lagi ni. Negara lain contoh mana ada? Oh, banyak negara. Albania pun ada, Andorra pun ada, Chile pun ada. Dia wujud secara moden sejak tahun 1809. Tak silap saya tarikhnya, di negara Sweden. Banyak negara. India pun ada. Indonesia pun ada satu dua bentuk ombudsman. Malaysia tak ada. Now, peri penting ombudsman ni adalah supaya bila ada salah laku atau perkara yang perlu diadu oleh rakyat, macam SKMM ni. Okay. Kita tak nak mereka ada SOP. So kita adu kepada ombudsman. Ombudsman mempunyai kuasa. Panggil SKMM. Apa dia SOP awak ni? SKMM tak mau bagi tahu. Dia boleh keluar warrant untuk paksa dia datang, warrant tangkap untuk ambil tindakan. Kuasa kena bagi, bagi. Dan kemudian bila dapat maklumat, maka dia boleh buat keputusan. Adakah perlu SKMM adakan SOP seperti seluas itu atau mungkin cuma tentang keselamatan negara. Isu-isu moral, isu-isu jenayah, semua ni ada undang-undang. So tak perlu. So kalau dia berpendapat macam tu, maka dia bagi rekomendasi kepada pihak berkenaan untuk perbetulkan dalam tempoh 3 bulan, 6 bulan. Kalau tidak, lanjutan rekomendasi ambil tindakan kepada ketua SKMM. Pengurusi SKMM. Yes. Melalui ke bawah dulu yang dipercayai. So ini penting ni. To be very honest, sebenarnya kesemua kerajaan selepas PRU 14 untuk berlaku adil kepada kesemua kerajaan sebelum ini telah bersetuju pada satu-satu tahap untuk mengadakan konsep ombudsman. Contohnya, apabila negarawan kita, Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7, Tun sendiri telah pun menyatakan dengan jelas pada 21 September 2018. Dia mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan berhasrat untuk mengadakan Suruhanjaya Ombudsman yang bebas daripada kerajaan, bebas daripada cabang-cabang yang ada, tapi tertakluk di bawah kuasa perlembagaan. Dan kemudian pada 1 November 2019, iaitu lebih kurang setahun lepas itu, mendiang Menteri Undang-Undang Louis Wee Kiong juga telah menyatakan Kabinet telah luluskan draft ombudsman tersebut yang perlulah diteliti yang lebih lanjut kan. Malangnya apabila berlaku Sheraton Move pada 23 Februari, maka kerajaan PM ke-7 terpaksa di bawah perlembagaan jatuh 24 Februari. So tak sempat buat apa. Tapi untuk berlaku adil kepada kerajaan seterusnya, Muhyiddin Yassin, pada 24 November 2020,
Menteri Undang-Undang dan Parlimen pada masa itu, Taqiyuddin Hasan, telah kemudiannya menyatakan bahawa draft RUU sama ada pada masa itu adalah pindaan perlembagaan ataupun RUU Akta sahaja, telah pun dimajukan kepada Peguam Negara. Itu pada 24 September November 2020. Tapi malangnya, seperti yang kita tahu, pada 16 Ogos 2021, Muhyiddin Yassin telah pun dibawa turun, digantikan oleh Ismail Sabri. Dan Ismail Sabri pun pada 15 September 2021 telah mengatakan bahawa perkara itu akan dibentang tidak lama lagi di Parlimen. Malangnya pada 10 Oktober 2022 dia telah bubarkan Parlimen sebelum bentangkan apa-apa pun undang-undang berkaitan dengan Ombudsman. Jadi ketiga-tiga kerajaan sebelum ni, PM7, 8 dan 9 pernah berfikir, pernah berbincang, mendraft isu Ombudsman. Saya syorkan kepada kerajaan sekarang, iaitu kerajaan PM ke-10 Anwar Ibrahim, bahawa memandangkan semua pihak pernah berbincang perkara ini. Dan pada masa itu, Kerajaan Pakatan Harapan 2.0 berada dalam keadaan Kerajaan Pakatan PH 1.0. Tidak mungkin perkara ini tidak diketahui oleh sebahagian kerajaan sekarang. Maka mereka wajar untuk meneliti dengan serius, sebab kita tidak hendak agensi-agensi seperti SKMM atau SPRM contohnya baru-baru ini ada dibangkitkan berkaitan dengan SPRM, ada kemungkinan telah menyalahgunakan kuasa dalam pelbagai siasatan. Aduan boleh dibuat kepada Ombudsman. Walaupun melibatkan SPRM. Siapa sahaja, menteri pun boleh diadu. Itu kuasa yang perlu diberi. Sebab itu, kuasa ini tidak boleh letak di bawah kerajaan. Ombudsman tidak boleh letak di bawah mana-mana cabang. Perlu diwujudkan di bawah agung melalui Parlimen. Contohnya, Dewan Rakyat akan bagi cadangan nama pihak yang menjadi ketua Ombudsman, pengurusi Ombudsman. Dan agung memilih. Tapi laporannya kena siap, dibentang di Parlimen dan dihantar kepada agung untuk diambil tindakan-tindakan yang diwajar. Sebab ini adalah urusan-urusan untuk menyelia tadbir urus negara. Kerajaan mentadbir urus negara. Legislature, Parlimen menggubal undang-undang, membenarkan perdebatan yang sihat untuk rakyat bangkitkan perkara bagi penilaian kerajaan. Mahkamah menyelesaikan pertikaian. Tapi kalau ada mana-mana cabang ni, antara satu sama lain, gagal melaksanakan dengan betul seperti yang selalunya diadu sebelum ini, maka itulah dia Ombudsman. Tapi kuasa kena diberi. Ombudsman ni tidak boleh dibayar secara terus di bawah JPA. Kalau di bawah JPA, dia macam penjawat awam. Padahal dia kena selia penjawat awam. Jadi, secara mutlaknya, saya telah beberapa kali tulis berkaitan Ombudsman dengan lengkap. Ada dalam Facebook saya dan juga telah dilaporkan oleh Utusan Malaysia pada 23 Januari 2022. Saya sarankan kepada kerajaan sekarang, Menteri Undang-Undang dan Parlimen Azalina Osman Said, silalah ambil saranan ini. Sebab kerajaan mengatakan kerajaan tidak terlibat dalam arahan-arahan yang tidak wajar. Baik, kalau tidak terlibat, maka sebaiknya anda tidak menghalang untuk membaik pulih perkara-perkara yang tidak betul. Sama ada anda mengarahkan SKMM untuk tidak membuat censorship, tapi yang lebih baik, buatlah dengan segera RUU pindaan perlembagaan untuk wujudkan Ombudsman. Supaya perkara macam ni tidak akan berbangkit. Saya nak celah sikit Haji. Sebelum nak pergi ke Hisham Jalil punya soalan, dan saya pun rasa Hisham Jalil pun sedang menonton. Selamat salam Ramadan buat Hisham Jalil. Apa nama, bila Haji sebut tadi, Ombudsman tu bawa ke Parlimen, diluluskan, kemudian Parlimen yang mencadangkan mungkin 3 nama, 4 nama kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memilih siapa yang akan mengepalai Ombudsman ini. Bukankah dia juga condong, kalau kerajaan Parlimen yang pilih, majoriti kerajaan itu mesti datangnya daripada pemimpin-pemimpin parti kerajaan ni. Dia bukankah ada
Ya, saya faham. konflik kat situ. Seperti mana speaker. Ya. Banyak orang kata memanglah speaker dia nak berlaku adil, tapi kok mana pun dia akan condong berat. Dia macam Ha. ni. Dia ada macam-macam. Agung tak boleh pilih sendiri ke? Sebenarnya Ha. lantikan mestilah datang daripada Agung. Ha. Tapi kita nak bagi Agung ni adalah ketua negara. Okey. Bagaimana dia nak pilih sendiri? Mesti cadangan tu datang daripada pihak-pihak yang mengetahui siapakah rakyat Malaysia yang paling layak Ha. menjadi ombudsman. Ada beberapa cara yang boleh dirundingkan. Sebab itu penggubal undang-undang ombudsman ni perlu teliti dan buat dengan baik. Maksud saya tadi, bukan bagi satu nama. Ha. Bagilah 3 nama terus kepada Agung. Maksudnya pemangkang pun cadang. Yes. Ya, okey. Supaya Agung boleh pilih. Dia boleh buat dia punya own kriteria. Dia boleh buat penyelidikan dia baginda tuanku sendiri melalui pegawai-pegawai istana dan proses-proses yang lain yang ada untuk menentukan siapa daripada 3 tu. So bila 3, 1 mungkin datang daripada kerajaan. Atau 2 mungkin datang daripada kerajaan. 1 datang daripada pembangkang. So biar Agung kemudian tentukan. Dia mungkin pilih 1 daripada 2 oleh kerajaan ataupun yang 1 daripada pembangkang. Tertakluk pada masa itu. Okey. Dan proses berapa lama dia berkhidmat ditentukan juga di bawah perlembagaan. Ya. Jadi bagi saya perkara-perkara cabang dan ranting ni boleh diselesaikan. Tapi kita belum ada satu sistem tadbir urus negara yang bebas daripada 3 cabang. Setakat ini walaupun hampir 67 tahun merdeka. Kita belum ada satu penyelia yang 60 negara lain sudah ada. Yang wujud sejak sebelum Domini. Yang wujud zaman Saidina Abu Bakar. Kita Malaysia belum ada. Itu yang bagi saya Setuju. satu perkara yang perlu kalau kita ada benda tu, Saudara Fazli dan para penonton, kita tak perlu ada Suruhanjaya Integriti. Kita tak perlu ada Biro Aduan Negara yang memang tak ada apa sekarang ni. Kita tak perlu pun risau tentang Suruhanjaya Polis, Suruhanjaya Immigration kah kalau nak buat, Suruhanjaya SPRM kah kalau nak buat. Tak perlu. Kita ada satu Suruhanjaya, Ombudsman yang akan menyelia semua pihak. Dan mempunyai kuasa untuk menentukan. Dia tak boleh masuk politik, dia tak boleh bertanding dan dia tak boleh mentadbir urus. Dia menyelia orang yang tadbir urus. Dia ada kuasa seperti harimau yang boleh menggigit Harimau yang ada taring, taring yang boleh gigit. Yang boleh gigit, bukan tikui kesejukan Sebab sekarang ni kadang-kadang kita bagi kuasa. Macam contoh kita ambil RCI. RCI ada kuasa untuk keluarkan sapina, saksi dan sebagainya. Tapi prosesnya tidak begitu kuat sampai boleh paksa orang tu nak cakap yang betul. Kuasa menggigit tak ada? Kuasa gigit tu tak ada. Okey. Tak sampai tahap. RCI buat rekomendasi tapi RCI tidak boleh mengambil langkah seterusnya selepas rekomendasi. Rekomendasi pergi kepada pihak berkuasa berkenaan untuk laksanakannya. Kalau mereka tak laksanakan, RCI tak boleh buat apa. Tapi ombudsman ni bukan macam tu. Ombudsman ni perlu diberi kuasa untuk terus melaksanakan sampai ke tahap kalau tak dibuat, Agung boleh lucut pegawai berkenaan yang dia baginda tuanku lantik. Dan perbetulkan sistem tersebut melalui cara lain. Ringkas, pendek dan padat. Baik. Sebelum kita nak pergi ke Hisham Jalil punya tajuk soalan, sikit je Haji. Baik. Fahmi Fazil kata kerajaan tak masuk campur, tak arah. Yang lantik pengurusi SKMM tu siapa je? Walau apa sekalipun cadangan untuk Pesuruhjaya itu datangnya daripada kerajaan lah. Cadangan tu akan datang dari kerajaan. Tapi saya seperti saya katakan tadi, saya sebagai seorang pengamal undang-undang, saya nak bercakap berikut fakta. Okey. Kalau mereka nak selesa mengatakan mereka tak masuk campur, saya tak nak komen benda tu. Komen saya adalah kalau awak tak masuk campur kerana awak hormat agensi tersebut, agensi tu yang buat, maka sekarang permintaan rakyat adalah agensi tu wajar batalkan censorship yang mereka buat. Kalau betul mereka yang buat, maka sepatutnya awak sebagai kerajaan yang bertanggungjawab tidak menghalang permintaan ini. Ini adalah untuk kebebasan suara. Perkara 10 yang dilindungi oleh undang-undang yang sudah ada pun. Itu jawapan saya. Thank you Tuan Haji. Terima kasih tentang satu topik pertama kita. Saya rasa anda semua pun faham. Saya pun jelas bagaimana apa hak kita, apa yang SKMM pun cukup-cukup lah. Bukan kata 1-2 kes Rafidah Aziz saja, tetapi lebih 4,000 kandungan
seperti mana yang didakwa oleh yang berkhidmat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Ada orang sokong tu yang berkhidmat tu. Alhamdulillah. Usasif.my. Jangan sekadar sokong, amalkan. Kalau kita ada majlis, kita jemput ahli parlimen, kita perkenalkan dia sebagai yang berkhidmat. So bila diamalkan secara berterusan, benda tu dia orang pun terpaksa terima walaupun dengan muka yang marah. Okey, dah kata Zamaliah Abu Bakar kata suara tak kuat, tolong buat sesuatu. Izuwardi Muhammad Nun, sound slow. Saya rasa sound saya ke ataupun sound manja Tuan Haji Hanif Katri ni ke? Cuba bagi komen Zamaliah dan juga Izuwardi Muhammad Nun. Okey, apa pun Tuan Haji? Ya, saya bawa dapat sikit. Kita lebarkan lagi kepada satu lagi topik yang dekat di hati rakyat, iaitu tentang menghina mahkamah. Kita tak lari daripada konteks perbincangan kita pada hari ini. Hak bersuara tu ada Sultan Bumi pun timbul lah kan. Salam Tuan Haji. Semoga semua dipermudahkan. Maaf, masuk terlambat sikit. Dua-dua slow. Allahu Akbar. Ya ke? Tapi orang lain tak komen apa pun. Tak apa, kita tunggu tengok. Kadang-kadang ni biasalah. Kita ni bersiaran langsung menggunakan internet. Okey, internet ni pun kadang-kadang mereka pun time dia terkemut. Ataupun SKMM dah ban. Itu pun boleh jadi juga. Pasal muka saya pun mereka cukup syok juga. Muka awak yang kena ban. Muka saya tak boleh ban. Muka saya pun mereka cukup seronok. Duk shadow ban lah apalah. Okey Tuan Haji. Ya saya. Bila kita Hisham Jalil sekarang ni tengah meledak dengan komen-komen pandangan beliau dalam pelbagai perkara. Dan baru-baru ini dikatakan beliau dibawa oleh Peguam Negara untuk menghina mahkamah. Setelah beberapa komen beliau dilihat menjurus ke arah itu. Adalah ex parte lah itu ini, dan rakyat Malaysia majoritinya semua pun tak faham lah apa dia ex parte itu, apa dia. Jadi saya minta Tuan Haji perjelaskan serba sikit bagaimana seseorang rakyat Malaysia untuk dimungkinkan dibawa untuk pertuduhan menghina mahkamah tu. Silakan Tuan Haji. Baik, secara tak langsung sebelum kita menjawab isu tentang penghinaan mahkamah ni, proses dia. Yang menarik di sini adalah kita sentuh tadi hak bersuara ni adalah tertakluk kepada undang-undang sivil, fitnah dan undang-undang jenayah seperti Akta Hasutan. Tapi ia juga tertakluk kepada undang-undang penghinaan mahkamah. Yakni kita sebenarnya tidak dihalang dalam membincangkan isu-isu di mahkamah, tetapi dengan cara yang terhormat bagi tujuan perbincangan ilmiah. Dan di sinilah dia suatu sempadan yang nipis wujud. Sempadan nipis maksudnya, adakah apa yang kita cakap tu akan tertakluk sebagai menghina mahkamah ataupun komen berilmiah. Di sinilah pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk menyelia perkara ini dan mengambil tindakan jika prosiding itu adalah penghinaan mahkamah adalah Peguam Negara. Peguam Negara. Jadi apabila Peguam Negara percayai pada hemahnya apa yang diungkapkan oleh seseorang itu, kemungkinan besar adalah berbaur menghina mahkamah. Dan mahkamah ni bila dikatakan tidak boleh dihina, bukan bermaksud tidak boleh bagi komen, kritikan yang membina. Tapi tidak boleh dihina sampai ke tahap orang akan hilang hormat dan kepercayaan kepada sistem keadilan. Itulah dia garis pemisah yang nipis. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah apabila pihak Peguam Negara dalam kes Hisham Jalil ni, saya percaya faktanya adalah pada lebih kurang saya percaya 30 hari bulan September tahun lalu, ada satu portal telah pun membangkitkan atau mengadakan wawancara dengan saudara Hisham Jalil, dan beliau telah memberi beberapa komen berkaitan dengan proses perbicaraan 1MDB dan SRC sebelum ini berkaitan
beberapa orang hakim. Mm-mm. Hakim Nazlan, Yang Ma'arif Hakim Tun Tengku Maimun dan juga Hakim Colin Sequeira yang masih sedang menjalankan pembicaraan 1MDB. So, kenyataan tersebut dilaporkan oleh Malaya Post. Kemudiannya, atas kandungan kenyataan yang dibuat pada masa itu. Maksudnya kita kena patah balik ke situ. Apakah ayat digunakan di situ? Apakah nada yang digunakan di situ? Dan sebagainya. Di situlah pihak Peguam Negara membuat permohonan. Pada peringkat awal, permohonan itu tampil di hadapan Yang Arif Colin Sequeira pada 6 Januari 2024. Tetapi memandangkan Colin Sequeira adalah salah satu daripada 3 orang hakim yang disebut oleh Isyam Jalil dalam komen beliau yang menjadi isu yang dikatakan kononnya menghina mahkamah. Maka permohonan dibuat supaya hakim lain mendengar permohonan Peguam Negara tersebut. Dan telah dipindahkan. Seperti direkod menunjukkan permohonan telah didengar pada 4 hari bulan Mac yang lalu di hadapan Hakim Norin Badaudin. Okey. Itu peristiwa ya. Nah, hari ini kita tidak wajar membincangkan dari sudut konsep perundangan dan kehakiman berkaitan permohonan yang dibuat oleh Peguam Negara. Adakah apa yang diungkapkan oleh Isyam Jalil itu menghina mahkamah ataupun tidak menghina mahkamah? Itulah yang mahkamah akan putuskan. Kita tidak boleh mendahului mahkamah. Tetapi untuk rakyat faham, sebab ada aduan utama dalam soalan tadi adalah bahawa pihak Peguam Negara telah pergi sesepihak sendiri. Ex parte. Bukan tipati ya. Ex parte. Telah pergi seorang diri untuk membuat permohonan. Ini rakyat kena faham. Dalam permohonan untuk penghinaan mahkamah, dia ada 2 tahap. Pertama sekali, pemohon dalam kes ini Peguam Negara akan buat permohonan seorang diri. Dalam permohonan ini dia cuma kena tunjuk kenyataan mana yang awak kata menghina mahkamah. Kenyataan pada sekian hari bulan 30 September. Ni botol ni ayat dia ni. Okey. Siapa yang buat? Syam Jalil. Apa dia kata? Ni dia kata. Atas permukaan dia. Kalau atas permukaan apa yang diadu tu oleh Peguam Negara wujud, kalau betul dia menghina mahkamah, baru mahkamah bagi kebenaran. Okey. Mahkamah belum putuskan lagi. Baru akan bagi kebenaran untuk mulakan prosiding penghinaan. Ingat tak? Dalam kes-kes semakan kehakiman pun sama. Bila kita nak semak keputusan mana-mana pihak berkuasa. Baru-baru ni contohnya Daim Zainuddin membuat permohonan melalui Tommy Thomas untuk cabar notis siapa nama ni SPRM. Maka permohonan awalan adalah permohonan kebenaran. Belum mahkamah dengar aduan. Betul tak notis tu ke apa ke tak. Mahkamah tentukan nak bagi kebenaran atau tidak. Dan dalam kes itu mahkamah putuskan siasatan jenayah bukan keputusan untuk disemak. So bila itu bukan keputusan untuk disemak, dia betul tak betul pun tunggulah nanti. Ini keputusan mahkamah. Bukan keputusan Hanif Katri. Jadi, setiap permohonan semakan kehakiman pun kena dapat kebenaran ex parte. Tapi kadang-kadang, bila ada pihak dapat tahu, kata ada permohonan ex parte terhadap saya, aku nak pergi juga. Mahkamah boleh bagi kebenaran untuk you berhujah konsep undang-undang. Bukan inti dia lagi. Baru permukaan. Permukaan. Betul ke? Kalau itu Ya Arif Hakim, saya tak ada pun di Malaysia 30 bulan September. Ni bukan Isyam Jalil, ni mungkin orang lain ni. Kalau boleh tunjukkan bukan dia, maka macam mana nak bagi kebenaran? Contohnya. So, di situlah kadang-kadang mahkamah benarkan pihak yang hadir. Seperti contoh kes Allahyarham Adib. Iaitu pegawai bomba yang telah meninggal dunia malangnya dalam isu rusuhan kuil Sri Mahamariaman tahun 2018. Dalam kes tersebut, kami bagi pihak keluarga Allahyarham pada masa itu telah membuat permohonan untuk kebenaran mengambil tindakan penghinaan mahkamah terhadap Peguam Negara pada masa itu, Tommy Thomas.
Jadi pada masa itu, bila kita file permohonan tu, permohonan seperti itu biasanya pihak akhbar akan laporkan walaupun tak perlu lagi. So bila dilaporkan dan kita sebagai menghormati pejabat peguam negara, serahkan dokumen tu. So mereka hadir, minta izin berhujah, kami tiada bantahan. Untuk isu undang-undang sahaja. Belum masuk lagi betul tak Tommy Thomas buat benda ni, betul tak apa yang dia buat tu melanggar undang-undang, fitnah atau tidak, menghina atau tidak. Tak sampai tahap tu. So mahkamah benarkan, kami pun tak bantah. Jadi ex parte ni untuk kebenaran. Di tahap ini pada 4 Mac, apabila mahkamah memberi kebenaran tu secara ex parte, barulah pihak peguam negara akan memfailkan notis lain, dipanggil notis 108. Saya tidak nak masuk dalam undang-undang lah, yang akan menetapkan tarikh bicara nanti. Pun kena lalui pembicaraan. Itu yang kena lalui pembicaraan. Ini permohonan kebenaran lain. So saudara Isham Jalil akan melalui hak untuk didengar melalui peguam dia dan melalui keterangan yang dia akan tampilkan, melalui affidavit, dan jika perlu tertakluk kepada prosiding tersebut secara lisan. Itu untuk peguam beliau memberi nasihat lanjut. Tapi belum ada keputusan. Mahkamah belum kata Isham Jalil menghina mahkamah. Belum. Baru diberi kebenaran untuk memulakan. Saya percaya peguam Isham Jalil adalah Azharun, Tan Sri Azharun, bekas speaker. Dan dia seorang peguam yang berpengalaman. Dia pasti tahu apa dia nak buat. Dan akan menasihati Isham Jalil dari masa ke semasa. So di tahap ini, isu penghinaan mahkamah adalah satu lagi contoh halangan undang-undang kepada hak bersuara yang perlu kita sentuh. Dan di sini, ia adalah satu konsep negatif in the sense kita tak boleh melanggar lah memfitnah mahkamah. Kalau kita fitnah, kita hina mahkamah, kita kena tertakluk kepada hukuman yang akan dikenakan jika ada. Dia kuasa mutlak pejabat peguam negara? Bukan. Tak untuk nak ambil tindakan. Dalam kes seperti ini, kenyataan dibuat oleh orang luar terhadap mahkamah. Dalam kes yang tak melibat, itu peguam negara. Tapi kadang-kadang ada kes civil. Saya dengan saudara Fazli. Saudara Fazli saman saya. Sebab saya selalu janji tak betul. Selalu 1 jam jadi 2 jam. 2 jam. Lepas itu dapat perintah mahkamah, Hanif Katri kena berhentikan show 1 jam. Saya jadi 1 jam 1 minit juga. So awak berhak mengambil prosiding penghinaan mahkamah sebab saya tak patuh perintah tersebut. Walaupun contoh saya bagi ni lucu dan tak ada mahkamah nak halang saya dari bercakap lebih daripada sejam. Tapi itulah dia. Awak boleh ambil sebab perintah antara awak dengan saya. Tak melibatkan peguam negara. Tapi yang melibatkan isu-isu awam dan menghina terus kepada mahkamah sedangkan kita tak terlibat dalam kes tersebut, maka itu peguam negara yang tanggungjawab peguam negara untuk melindungi hormat dan kewibawaan sistem kehakiman. Okey, faham, clear dan jelas. Itu salah satu ranting dalam tajuk kita, kebebasan bersuara. Ramai yang takut asal bercakap, buka mulut. Macam P. Ramlee kata dalam labu Labi lah. Asal aku mimpi saja kau datang. Asal aku mimpi saja kau datang. Kau ni memang tak betul labu. Jadi inilah ceritanya. Kita sebagai rakyat Malaysia nak menulis pun takut. Lagi tulis ni kena ban. Kalau nak bercakap pula, nak menyentuh takut tersentuh sikit. Macam 47 pertuduhan ada prima facie, itu kan menghina mahkamah. Jadi benda-benda tak berkaitan dengan undang-undang. Takut jugalah. Jadi maksudnya untuk mengelak daripada tindakan menghina mahkamah. Saya clearkan kat saya Haji, pendek. Jangan sentuh ataupun komen keputusan mahkamah. Bukan. Kita boleh komen keputusan mahkamah secara ilmiah. Maksudnya kita, macam contoh keputusan Najib. Pengampunan. Bukan pengampunan. Pengampunan tu adalah budi bicara agung yang belum sampai ke tahap perbincangan mahkamah. Tapi keputusan semakan yang dibuat 4 lawan 1. So ada orang mengatakan mereka memihak atau mereka mengambil kira keputusan dissenting judgment yang Ahmad Arif Rahman Sebli. Perbincangan ilmiah. Dia boleh gunakan alasan-alasan yang diguna pakai oleh Rahman Sebli untuk mengatakan kenapa diterima itu. Yang mana yang terima 4 akan mengatakan 4 mengatasi 1. Dan alasan-alasan yang diberi oleh 4 lebih
memuaskan hati Ah, mereka. Itu perbincangan ilmiah. It, Tapi dalam no dalam issue itu. no issue. Ah, Tapi dalam masa yang sama mengatakan kalau satu tu betul, makna kata empat tu salah, tak patut jadi hakim, menipu. ah, Itu dah menghina. oh, okey, Atau faham. kalau empat tu dah betul, oh yang satu ni patut ikut je lah. Buat apa Ah, tak mau ikut? Tak boleh macam tu. ah, Yang tu yang menghina mahkamah. okey. Jadi Okey, faham. bincang boleh. Sebab itulah bila nak bincang, dapat maklumat lengkap sistem perundangan dan kehakiman Hmm. dulu. Baru kita tahu apa nak bincang. Mm-mm. Tapi semata-mata nak meluahkan dengki, sifat marah, sifat angkuh, seolah-olah kita yang betul, orang lain salah, sedangkan Ah, dia dalam sistem kehakiman, itu boleh menjurus kepada menghina mahkamah. okey. Inilah betuahnya apa kata Malaysia. Saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua. Kerana apa? Apa jadi jika menghina mahkamah ke apa, kita dah ada lawyer. Lawyer pun pernah kena hina mahkamah? Macam mana? Ah, Sekurang-kurangnya kita bertuah dalam apa kata Malaysia ni, kadang-kadang dui bulanan, kadang-kadang 3 kali sebulan kita berbincang tentang perundangan perlembagaan kerana ada orang yang layak untuk bercakap tentang selok-belok perundangan dan perlembagaan dan memperjelaskan apa itu menghina mahkamah, apa benda ranting-ranting dan cabang yang boleh membawa kita menjurus ke arah menghina mahkamah. Begitu juga dengan SKMM. Okey, cakap pasal ringgit kena ban, cakap pasal pencen kena ban. Jadi kita dah dengar kupasan demi kupasan yang dibuat oleh Tuan Haji Hanif Katri dari sudut perlembagaan. Haji, ya, ini lagi satu. Tadi WhatsApp petang tadi kawan-kawan saya, ini kawan-kawan politik lah. baik, baik. Oh, nak tunggu dengar hak nombor 3 ni. Pasal apa? Ada DAP kat situ. Asal DAP saja mesti orang cukup nak dengar. DAP tu Datuk aku Penang. Datuk aku Penang. Ah, Asal ada DAP, itu yang dia buat WhatsApp. Aku tak sabar lah. Nak tengok apa yang pasal Teresa Kok, ahli parlimen seputih daripada DAP. Yang apa menimbulkan satu apa polemik tentang sekolah vernacular, tentang kenyataan yang dibuat oleh Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Jadi Haji, Ya, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong yang pernah juga menjadi panelis di dalam Minggu Negarawan bersama Tun Dr. Mahathir, termasuklah Tuan Haji Hanif Katri, bercakap dari sudut ilmiah, dari sudut berlatar belakangkan pendidik. ya. Manakala ahli parlimen DAP Teresa Kok pula bercakap dari sudut politik. Baik. Kat situ Haji, ada jurang yang agak besar, berlandaskan, berfaktorkan latar belakang mereka. Ya. Dan Haji sendiri terlibat secara langsung, bukannya dengan Profesor Dr. Teo Kok Siong, tetapi dalam Dan bukan dengan Teresa Kok juga. ya dalam apa sekolah vernacular tu. Ya. Jadi saya rasa Haji paling layak. Hmm. Bagaimana jurang ini Baik. hendak diatasi, dan juga dari satu sudut lagi, apa yang diperkatakan oleh Datuk Dr. Teo Kok Siong, saya sendiri pun menyokong. Walaupun kebahagian besar ahli-ahli parlimen, bukan semua ahli-ahli parlimen Melayu yang masih lagi terkial-kial untuk menyokong ataupun tidak. Jadi pandangan Haji. Baik, satu soalan yang memang amat penting. Oh, penting tak baik Baik juga. Tapi yang tak baik tu sebab isu ni tentang ketidakperpaduan. Jadi bila tak ada perpaduan memang benda tu tak baik. Tapi soalan tu penting sebab jawapan dia akan menyembuhkan penyakit perpaduan ni, insya-Allah. Baik, sebelum saya menyentuh tentang Teresa Kok melawan dengan Prof Teo ni, dan sebab dari sentuh latar belakang sekolah vernacular, perlu didedahkan di sini sebab ramai juga yang akan celaru atau keliru kalau tidak dijelaskan. Memang sebelum daripada ini, sejak tahun 2019, satu cabaran telah dibawa oleh beberapa NGO ke mahkamah, iaitu ingat ya, satu daripada 3 cabang keadilan mahkamah, untuk mahkamah menentukan betul ke
sekolah vernacular Cina dan Tamil ni adalah dipelihara sah di bawah perlembagaan. Kalau pada masa itu mahkamah buat keputusan bahawa tak sah, maka memang perintah-perintah lanjut diberi untuk pembubaran sekolah vernacular selepas tempoh 6 tahun atau yang ditentukan oleh mahkamah. Tapi kalau mahkamah buat keputusan bahawa sah dipelihara apabila kita merdeka, ianya dipelihara atas alasan-alasan yang mahkamah bagi, maka itu tidak bermakna isu sekolah vernacular menjadi muktamad. Dia muktamad, keputusan mahkamah muktamad. Kemuktamadannya pada 20 hari bulan Februari tahun ini. Ya, ni lebih kurang 20 hari yang lalu. Di mana Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan dua NGO yang Mahkamah Persekutuan menolak kebenaran rayuan dari mahkamah rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Di mana saya dan pasukan peguam kami mewakili dua NGO tersebut. So, keputusan muktamad adalah keputusan mahkamah rayuan. Mahkamah Persekutuan tak dengar rayuan. Dia tak bagi kebenaran merayu. Pokoknya Mahkamah Persekutuan ke Mahkamah Rayuan ke dah tamat. Tetapi sebelum kita mulakan perjuangan tersebut, NGO tersebut pun tahu bahawa kalau kalah di mahkamah tak bermaksud muktamad. Kemudian langkah kedua adalah pergi ke cabang kerajaan. Parlimen. Dan parlimen. Kerana kerajaan boleh diminta untuk lihat semula dasar pendidikan dan ambil langkah-langkah yang perlu untuk mengubah dasar melalui pindaan perlembagaan. Iaitu sekiranya mahkamah mengatakan dipelihara, maka buatlah pindaan untuk tidak lagi memelihara. Bukankah kita buat pindaan perlembagaan undi 18? 21 sekarang 18 boleh undi. Tahun bila? 2021. 2022 kita buat pindaan apa? Kita buat pindaan lompat parti. Tak pernah parti diiktiraf dalam perlembagaan Malaysia. Tiba-tiba sekarang lompat parti kononnya hilang kursi. Of course lah, isu itu pun menimbulkan pelbagai persoalan. Tapi pokoknya buat tak pindaan buat. Jadi kalau ada asas untuk kerajaan yang mentadbir negara ni, nampak bahawa perpaduan negara ni disakitkan, dilumpuhkan antara lain, bukan satu-satunya sebab, antara lain dan antara yang utama adalah kewujudan berterusan sekolah vernacular yang memecah belahkan anak-anak Malaysia, maka kerajaan boleh mengambil langkah yang perlu demi perpaduan negara untuk mengubah dasar sekolah vernacular melalui pindaan perlembagaan dan pindaan akta pendidikan. Nah, di sini pentingnya adalah kerana pada 26 Februari, iaitu 6 hari selepas Mahkamah Persekutuan menolak permohonan kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan lanjut, Baginda Tuanku Kebawah Duli dan di-Pertuan Agong telah mengeluarkan titah pembukaan parlimen. Kita dah bincang panjang lebar minggu sudah. Bukankah kita sentuh perengan 10 dan 11 titah tersebut, di mana Baginda Tuanku mengatakan beliau khawatir walaupun sudah 60 tahun merdeka, ada ramai rakyat yang masih belum boleh bertutur bahasa kebangsaan dan tidak memahami budaya satu sama lain. Yang kedua, dia mengatakan berkaitan perkara tersebut, dia menyeru kerajaan membuat satu dasar yang lebih baik untuk menyatu padukan rakyat secara harmoni. Dan dia mengatakan lagi, melentur buluh biarlah dari rebung. Dan dia mengatakan bermaksud pergilah dari zaman kanak-kanak. Cuba baca tiga-tiga ni. Bukankah Kebawah Duli yang di-Pertuan Agong secara langsung dan tidak langsung sebenarnya menyentuh isu perpaduan rakyat daripada zaman kanak-kanak? Bukankah ini bertindan dengan isu sekolah vernacular? 6 hari lepas Mahkamah Persekutuan buat keputusan. So, soalan dia, apabila ada ahli-ahli Dewan Rakyat bangun mendebat titah tuanku, apa sekalipun mereka mendebat, di hujungnya mengatakan
kami menyokong titah tuanku. Ya. Tapi apabila Teresa Kok membangkitkan isu berkaitan dengan tidak setuju apa yang Profesor Teo cakap, sedangkan seperti yang Saudara Fazli kata, Profesor Teo dalam bidang pendidikan berpuluh tahun. Dia bukan saja bidang pendidikan, dia buat kajian. Dan rakan-rakan dia pun ada buat kajian. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kajian-kajian ini antaranya ada sebagai bukti di dalam permohonan yang kita buat. So itu saya pernah baca. Jadi kalau Profesor Teo selepas titah tuanku pada 26 hari bulan, pada 1 Mac kita buat perbincangan apa kata Malaysia. Dan pada 2 Mac apabila kenyataan kita itu dilaporkan dan Profesor Teo memberi pandangan yang sama, kemudian pada hari Isnin berikutnya, minggu satu lagi, tak silap saya 4 Mac, tiba-tiba Teresa Kok mengatakan dia tak setuju dan ini adalah kenyataan rasis. Dia mengugut pihak polis untuk mengambil tindakan terhadap Profesor Teo. Kononnya menghasut. Sekejap sebelum saya pergi ke situ. Di hujungnya dia mengatakan dia menjunjung titah tuanku. Macam mana Teresa Kok menjunjung titah tuanku sekiranya perengan 10 dan 11 dia bercanggah? Ini Teresa Kok kena jawab. Macam mana awak mengatakan awak menjunjung titah tuanku kalau awak berlawanan dengan titah tuanku berkaitan perpaduan, berkaitan melentur buluh biarlah daripada rebung, iaitu daripada kanak-kanak. Does it make sense? Satu nafas, kami sokong titah tuanku. Satu nafas lain, perpaduan ataupun sekolah vernacular menghancurkan perpaduan tu palsu. Come on. Ini cadangan Profesor Teo. Kenapa terlampau defensif? Kenapa nak membela sangat sekolah vernacular? Cuba buka hati. Seandainya, sememangnya salah satu sebab perpaduan tidak wujud adalah kerana sekolah vernacular, maka apa salahnya sebagai wakil rakyat cuba tengok cara perbaiki benda tu. I'll come back to that in a while. Tapi pokoknya di situ pun kita nampak tolak tepi isu Profesor Teo. Teresa Kok kena jawab. Betul. Macam mana dia boleh kata dia menyokong titah tuanku sedangkan perengan 10 dan 11 dengan jelas dia bercanggah. Dalam bahasa Inggeris dia lah. Sebab bahasa Cina saya tak tahu. Bahasa Inggerisnya blowing hot and cool. Sekejap panas, sekejap sejuk. Anyway, itu satu isu. Yang keduanya adalah berulang kali kita dah nyatakan, Saudara Fazli, bahawa isu raja, agama, bangsa ni, walaupun jika dia menyebabkan cenderung untuk menghasut rakyat, maka dia salah. Tetapi di dalam Akta Hasutan, Seksyen 3, Subseksyen 2, yang saya sarankan bukan saja Teresa Kok, tapi Dong Zhong yang menyokong kenyataan Teresa Kok, bacalah. Apa-apa perbincangan ilmiah, pembetulan fakta, penyampaian kajian, bagi tujuan untuk memberi cadangan kepada dasar atau polisi kepada pihak berkuasa melalui proses undang-undang adalah pembelaan mutlak kepada hasutan. Kenapa tak merujuk benda tu? Kenapa nak mengatakan adalah hasutan? Yang awak sakit hati itu tak menjadi hasutan. Kalau saya sakit hati, tak bermaksud awak menghasut saya. Dia kena menghasut tu bermaksud bentuk jenayah. Kalau bukan jenayah, awak sakit hati pun undang-undang tak kisah. Sakit hati, pi. Tambah sikit. Mampu lebih kat hang. Cari bahasa yang padan. Betul. Ya. Bahasa Penang cakap macam tu lah dah. Itu salah faham. Mereka memahami kalau saya sakit hati sebagai orang Cina ke orang India ke orang Melayu, maka semata-mata saya sakit hati, maka itu menjadi kesalahan jenayah hasutan. Salah. Katalah ada pemimpin negarawan kita pun pernah mengatakan sebelum ini untuk memperingati orang Melayu. Melayu mudah lupa. Bukankah ada setengah orang yang pernah sakit hati? Betul.
Tapi adakah mereka buat laporan hasutan? Kalau dia orang buat laporan hasutan pun, polis takkan siasat. Sebab itu bukan hasutan. Awak sakit hati itu masalah awak. Sebab awak keturunan Melayu. Tapi itu adalah teguran pemimpin. Nampak tak? Betul. Sakit hati tak menjadi hasutan. Itu kerana hati awak terlampau rapuh. Itu masalah awak. Bukan masalah undang-undang. Ya. Yang ketiganya, Profesor Teo sendiri adalah orang Cina. Bagaimana orang Cina tu menjadi resis kepada orang Cina? Itu pun tak masuk akal. Jadi di sini ni saya rasa kadang-kadang pemimpin politik kita ni memang bukan saya sentuh kepada seseorang tertentu. Kebanyakannya memang tak matang. Dan mereka mengelirukan rakyat melalui kenyataan-kenyataan yang sensitif. Sebenarnya yang menjadi hasutan tu, kalau lihat dari perspektif lain, adalah Teresa Kok. Setuju. Apabila dia mengatakan atau menghasut rakyat, jangan dengar apa Profesor Teo kata. Padahal itu berpandukan kajian. Maka dia menghasut untuk menolak, mengetahui apakah dia yang sumbangkan kepada ketiadaan perpaduan. Itu patut dia kena siasat tak? Patut dia kena siasat. Di sini kita nak kena tanyalah kepada pihak polis. Sementara awak kononnya dengar Teresa Kok mengugut awak. Dan polis ni pun saya yakin tidaklah selembek ataupun selembut itu ahli Dewan Rakyat mengugut terus mereka akan siasat. Itu tak wajar. Tapi sekiranya anda nak menyiasat pun, siasatlah Teresa Kok sabar. Ini bukan soal dia mempunyai imuniti. Saya bukan soal bukan minta disiasat apa yang diungkapkan di parlimen. Itu kita tahu tidak boleh disiasat. Tapi ada juga ungkapan-ungkapan yang dibuat di luar. Seperti Dong Zong. Dong Zong tak berada di dalam parlimen. Mereka keluarkan kenyataan 2 hari lebih kurang selepas Teresa Kok untuk menyokong dan menaikkan keperluan sekolah vernacular. Bagi saya, kita kena adil kepada negara dulu. Ada laporan-laporan pelajaran yang dibuat daripada tahun 1956, laporan Razak, yang telah menyatakan 1 tahun sebelum merdeka, walaupun wujudnya sekolah vernacular daripada zaman itu, tapi hasrat negara adalah untuk mencapai satu sistem pembelajaran sekolah rendah atas satu bahasa pengantar, iaitu bahasa kebangsaan. 1956 dah sebut. Tapi sekarang ni dah 67 tahun merdeka. Pun masih belum ada kekuatan politik di tangan semua kerajaan untuk put the foot down. Demi perpaduan kita kena berhentikan. Takkan sampai kiamat ada sekolah macam-macam bahasa pengantar. Macam mana kita nak sampai perpaduan? Dan lihatlah kajian-kajian yang dibuat bukan saja oleh Profesor Teo. Ramai lagi pendidik yang telah buat kajian. Ada juga saya percaya difahamkan. Ada juga daripada yang berketurunan Cik Tamil yang buat kajian. Jadi baca, faham benda ni. Kalau dulu dah dikatakan hasrat untuk mencapai satu bahasa pengantar, kenapa sampai sekarang belum ada? Takkah kita sakit hati melihat anak-anak kita berpecah? Pergi sekolah dah lah berasingan. Bila masuk sekolah menengah, duduk kat meja kantin berasingan. Sebab tak pernah 6 tahun tak pernah jumpa orang Melayu, orang Cina. Kemudian masuk universiti, masih duduk meja makan yang berasingan. Habis universiti, yang Cina pergi cari kerja, syarikat swasta Cina. Cakap bahasa Mandarin, Cantonese, whatever. Tak ada yang India pergi kerja swasta, apa nama ni, India. Bahasa Tamil. Bila masa kita nak ada perpaduan? Bila masa kita nak perpaduan? Lepas tu kita merungut. Senang je jadi isu 3R. Kita yang menyebabkan 3R. Saya baca baru ni ada seorang apa nama ni, kononnya pemimpin DAP Pemuda. Hari ni keluar laporan mengatakan itu hak ibu bapa untuk memilih pelajaran anak. Kita bukan soal hak ibu bapa. Lagi sekali bilang. Kita bukan soal hak ibu bapa. Hak ibu bapa ke hak rakyat itu sendiri ke tidak boleh mengatasi hak negara. Perpaduan negara, hak negara. Hak keseluruhan 33 juta rakyat. Hak ibu bapa, hak anak dia seorang atau anak 2 atau anak 3.
itu soal lain. Mm-mm. Dan kita bukan suruh hapuskan pembelajaran bahasa Tamil atau bahasa Mandarin ataupun bahasa Cantonese dan sebagainya. Mm-mm. Jadikan dia pilihan di dalam sekolah rendah. Tahun 1, tahun 2. Mm-mm. Semua orang sama ada Melayu, Cina, Tamil, India belajar bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Tahun ketiga, tahun keempat bahasa Cina. Tahun kelima, tahun keenam bahasa Arab. Wajibkan pembelajaran semua bahasa. Tapi jangan mengajar sejarah, ilmu hisab, sains dalam bahasa pengantar lain pada bahasa Melayu. Bahasa Melayu kena diutamakan. Barulah bila kita rapat dalam bahasa, bahasa tu jiwa bangsa. Tak wujudlah peribahasa itu kalau peribahasa itu palsu. Bila satu bahasa, orang dah boleh rapat. Tak kisah agama dia apa, tapi dia berbual rapat. Tahun 60-an, 70-an, 80-an masa saya, 70-an sekolah rendah, saya tak nampak masalah ni. Semua boleh bertutur bahasa Melayu dengan lancar. Raya Cina kita pergi ke sekolah rumah cikgu Cina dan dia akan ambil wok asing, masak bihun, mi goreng, gunakan minyak lain sebab dia faham dan dia boleh bertutur. Mak dia pun faham boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Tapi rakan kita keturunan India yang agama Hindu yang datang masa raya, kita bawa keluar set makanan lain. Tak menghidangkan pinggan biasa sebab kita tak nak ada kesan-kesan daging, lembu apabila kita hidang kepada rakan-rakan kita yang agama Hindu. Ini akan wujud balik. Kalau kita ada perpaduan melalui bahasa, barulah kita boleh cakap masa depan macam mana nak ada politik tanpa bangsa. Macam mana parti politik boleh wujud satu Malaysia. Sebab awak tak nak berusaha. Awak tak nak keluar daripada kepompong vernacular. Itu punca dia. Kalau keluar daripada kepompong vernacular, maka kita tiada masalah. Dan ada juga yang mengatakan, saya tahu ada 4 minit lagi. Ada juga yang menyatakan, taraf pendidikan di sekolah Cina, terutamanya dan mungkin sekolah Tamil, lebih tinggi daripada sekolah kebangsaan. Baik, saya tak mau berdebat tentang isu tersebut. Tapi itu tidak boleh jadikan alasan untuk mengekalkan sekolah yang boleh menjurangkan perpaduan. Kalau sistem pembelajaran di sana baik, maka ambil jadi contoh dalam sekolah kebangsaan. Kenapa terlampau sempit otak ni? Kita belajar sampai ke negeri Cina. Hadis kita mengatakan. Kita ambil sistem daripada Jepun bila perlu. Kita ambil sistem daripada England. Yang baik kita ambil lah. Contoh yang baik. Contoh yang baik. Tapi yang buruk kita kena sisihkan. Kita tidak boleh. Dengan tegas saya menyatakan sebagai rakyat Malaysia, saya yakin kita tidak boleh akan ada perpaduan yang sejati selagi kita masih ada sekolah vernacular. Dan mana-mana kerajaan yang tidak mengambil tindakan tegas mengubah dasar ni kembali kepada laporan Razak, laporan Rahman Talib. Selagi itu tidak dibuat, maka selagi itulah kita akan sering bercakap dengan palsu. Tiada perpaduan. Sebab apa palsu? Sebab kuasa ada untuk menentukan sekolah vernacular ni perlahan-lahan dilupuskan. Itu saja. Jadi balik kepada Teo, minta maaf lah. Saya rasa tidak ada sebab lah untuk pihak Tresakok atau Dong Jong ataupun DAP mengatakan Profesor Teo yang perlu disiasat. Yang patut disiasat adalah mereka ini yang tak mau berganjak daripada fikiran sempit sahaja. Itu saja. Terima kasih Tuan Haji. Ramai rakyat Malaysia lebih meyakini kajian, kenyataan, pandangan yang dibuat oleh Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Begitu juga dalam keadaan politik Malaysia selepas langkah Sheraton ini. Keyakinan rakyat kepada pemimpin-pemimpin terutamanya di dalam parlimen itu semakin hari semakin merosot. Itu fakta. Dan juga terutama sekali macam Teresa Kok semua nak mempertikai sesuatu perkara, biarlah matang. Biarlah anda tahu, anda dah berpuluh tahun kot
banyak penggal dah duduk dalam parlimen. Jangan nampak sangat nak mempolitikkan pelbagai isu. Sikit-sikit minta polis siasat, sikit itu minta polis siasat. Anda yang perlu disiasat kerana anda masih berpemikiran di takok lama. Okey Tuan Haji, Ya, saya nak bawa pada Haji pada soalan yang terakhir. ada lagi. Ada Dah lagi. 1 jam setengah. Ada lagi. Kali ini bukan nak cerita pasal 47 pertuduhan prima facie yang digugurkan, tetapi orang yang sama. Pasal saya pun tak berapa nak faham. Pasal di WhatsApp tadi ada orang tanya kan tentang ini. Walaupun dia agak lari sikit daripada tajuk kita. Tapi saya nak tanya juga Haji. Baru-baru ini ada usul yang cuba dibawa oleh Zahid Hamidi untuk gantung ahli parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful berkaitan fitnah dalam terhadap PMX dan juga Agong dalam perbahasan titah menjunjung kasih. Tuanku, soalan saya pada Haji, adakah dengan meminta maaf, cakap minta maaf, settle, cakap minta maaf, settle, apa pandangan tu Haji? Baik, secara ringkas bagi saya lah, ini bukan soal, jangan kita lihat setiap perkara itu dengan hasad dan dengki. Jangan kita lihat dengan marah, sakit hati. Makna kata orang kononnya buat salah, kena ambil tindakan. Jadi apa yang berlaku baru-baru ni bagi saya adalah satu contoh terbaik di mana speaker parlimen, speaker Dewan Rakyat cuba nak mematangkan Dewan Rakyat. Kerana apa? Sebab ia ada ucapan-ucapan yang dibuat oleh Wan Saiful. Wan Saiful. Ya, Tasik Gelugor dalam parlimen yang mengatakan perkara yang kononnya memfitnah Perdana Menteri Tambun, bukan Perdana Menteri Tambun, Perdana Menteri Malaysia dari Tambun, kan? Yang kemudiannya pada masa dia tidak berada di Dewan Rakyat, dan kemudiannya apabila perkara itu selesai pada hari itu, ada laporan mengatakan pihak kerajaan akan membuat usul untuk mengambil tindakan dan memohon suatu pengantungan selama tempoh 6 bulan kerana kenyataan palsu, kenyataan tidak betul, fitnah dan sebagainya terhadap Perdana Menteri dan terhadap kebawadulian di Pertuan Agong yang dikaitkan dengan kenyataan tersebut. Baik, itu hak untuk dibangkitkan kalau dibangkitkan. Tapi yang lebih mulia bagi saya adalah apa yang dilakukan tindakan oleh speaker. Di mana apa yang berlaku daripada pahaman tontonan video berkenaan persidangan parlimen tersebut. Rupanya Wan Saiful Tasik Gelugor telah pun berbincang membawa kepada speaker selepas pada itu bahawa beliau ingin meminta maaf. Dan sekiranya beliau minta maaf, adakah kerajaan boleh nak tarik balik perkara tersebut? Saya rasa satu pilihan yang matang. Kita boleh membuat kesalahan. Dan bila kita membuat kesalahan, sepatutnya dilorongkan peluang untuk menyelesaikan masalah yang berbangkit. Bukan untuk berdendam, kesumat sampai ke tahap awak dah buat salah, hukum. So, speaker nak mematangkan perkara ni. Jadi saya percaya dia telah pun tampilkan perkara itu kepada Zahid Hamidi yang sepatutnya membawa usul tersebut. Dan apabila Wan Saiful kemudiannya dengan izin speaker membangkitkan dan menyatakan dengan terbuka di dalam persidangan Dewan Rakyat, dia kononnya minta maaf kepada Anwar Ibrahim dan juga kepada kebawadulian di Pertuan Agong, maka kemudian speaker telah mencadangkan kalau dah minta maaf, bolehlah kot kita selesai benda ni. Bagi saya, tindakan seperti itu adalah tindakan yang nombor satu, matang oleh speaker dan oleh kedua-dua pihak, Zahid Hamidi dan juga oleh Wan Saiful. Tapi yang lebih penting, ianya bukannya suatu yang lebih penting adalah kerana ia menunjukkan speaker tidak mengambil pihak dalam perkara itu. Walaupun dia orang PKR, tapi dia memainkan peranan sebagai speaker. Dan itu bukan yang pertama. Hari pertama, Pendang telah dijatuhkan hukuman 4 hari. Kemudian Ketua Pembangkang berdiri, meminta Pendang minta maaf. Bila Pendang minta maaf, dia gugurkan hukuman 4 hari. Saya percaya, lepas titah bagi dia tuanku, 26 Februari, yang mengatakan selama ini
tidak boleh terima cara perdebatan yang tidak profesional. Mm-mm. Baginda tuanku sebut dalam titahnya. Saya percaya speaker cuba untuk menjadikan semua pihak matang. Sebab masa persidangan ni tak banyak. Macam sekarang ni mereka bersidang 19 hari. Mm-mm. 26 Februari sampai tak silap saya 27 Mac sahaja. Bulan puasa. Dan kalau ada perbalahan, ada pergaduhan, ada kesilapan, nak diteruskan dengan hukuman, usul dan sebagainya, bila nak bincang masalah rakyat? Bila nak bincang isu negara? So, kalau boleh selesaikan. Dan ini akan mematangkan wakil rakyat di kedua-dua pihak untuk jangan membangkitkan perkara yang tak benar. Perkara yang was-was. Kan? Jadi bagi saya setiap pihak sama ada kerajaan atau pembangkang wajar lihat apa yang dibuat oleh speaker dan saya ucap tahniah kepada speaker kerana bagi saya ini satu tindakan yang matang untuk mengajar, mendidik wakil rakyat menjadi lebih matang. Tapi pada masa yang sama, saya cuma ambil 2 minit untuk menyentuh satu perkara. Pada masa itu juga ada keadaan di mana saya percaya daripada recording persidangan masa itu, speaker tidak begitu sihat. Dan bila dia tak sihat, ada petua yang dibuat terdorong dengan kesihatannya, ketidakkesihatannya. Dan menyebabkan dia nampak beremosi. Walau to be fair to the speaker, dia telah mengatakan saya tak sihat, saya demam. Cadangan saya kalau perkara itu berlaku, maka jangan membuat petua. Turun. Sebab Islam pun meminta kita jangan membuat keputusan dalam keadaan emosi. Tak salah, anda ada 2 pembantu. 2 pembantu boleh mengambil alih. Mungkin nak mengerusikan persidangan tanpa perbalahan, teruskan. Tapi kalau perbalahan berbangkit, anda boleh mengatakan, saya akan membuat keputusan. Kemudian, bila saya lebih sihat. Saya rasa ini cuma satu cadangan. Sebab kita sebagai rakyat Malaysia, hendak parlimen yang matang. Parlimen yang menjadi tunggak demokrasi. Dan kalau speaker sudah menunjukkan cara yang matang, perkara-perkara kecil ni boleh diperbetulkan. Saya harap jangan diterima saranan ni atau cadangan ni sebagai satu teguran. Siapalah kita nak tegur. Tetapi sebab pembaik pulihan. If you're not well, kalau tak sihat, just rest for a few hours bagi deputi ambil alih. Sekian, terima kasih. Nak jadi ahli parlimen ke, biarlah dihormati. Di dalam Dewan Yang Mulia itu, satu dewan untuk membuat polisi dasar, biarlah matang. Bila kita matang, barulah orang hormat. Respect is earned, not given. Boleh kan cakap orang putih ni? Boleh. Boleh lah. Bukan vernacular. Bukan vernacular. Apa pun tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih di atas perhatian anda semua. Apa yang kita perbincangkan, apa yang kita perkatakan, apa yang dikupaskan oleh Tuan Haji Hanif Katri hanyalah semata-mata untuk memberi pengetahuan kepada kita tentang undang-undang dan perlembagaan. Di mana hak kita, di mana hak anda, di mana anda tak boleh buat, apa benda yang anda jangan sentuh. Kerana perlembagaan dan undang-undang cukup cantik telah pun tersusun elok. Jadi pada pihak-pihak yang agak, bukanlah saya nak mengatakan melanggar undang-undang, tetapi janganlah menjadikan undang-undang dan perlembagaan yang cukup cantik ini menjadi undang-undang rimba. Asal sebut ini, ban. Sebut itu, ban. Bukan. Jangan sekat. Jangan tutup mulut rakyat. Jangan tutup kunci jari rakyat untuk menulis. Kerana jikalau benar ada kesalahan, kita ada pelbagai akta seperti mana yang diperkatakan, dikupaskan oleh Tuan Haji Hanif Katri untuk boleh dibawa ke hadapan dan tindakan. Akhir kalam daripada saya. Salam Ramadan 2024. Ambillah peluang di bulan yang mulia ini untuk kita sama-sama bermuhasabah. Bukan kata kita saja, tetapi juga pemimpin-pemimpin politik negara. Cukuplah cakap siang pandang-pandang. Janganlah malam-malam duduk bisik ya. Apa yang kita cakap, kotakan. Walk the talk. Bukannya NATO. No action, talk only. Tolaklah semua tu. Ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk kita langkah ke depan, menuju ke hadapan.
Dan kepada anda semua yang komen tadi, barang-barang mahal. Ya, inilah yang impact dirasai oleh rakyat Malaysia. Dengan SST-nya naik, itu naik, ini naik, ringgit jatuh, memang akan ada implikasi-implikasi. Bertabah dan bersabar. InsyaAllah, mana tahu akan datang. Mungkin kerajaan dapat memperbetulkan semula apa yang tidak betul. Okey Tuan Haji, akhir kalam daripada saya. Lagi sekali, 2 kali akhir kalam dah. Yang bertanyakan tentang Tun Dr. Mahathir. Alhamdulillah Tun Dr. Mahathir pun semakin hari semakin sembuh, semakin pulih. Cuma nak habiskan rawatan yang sudah pun disediakan itu. Itu semua kerana doa-doa anda semua. Puluhan juta rakyat Malaysia di atas kepada negarawan ulung kita. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih kembali. Mohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata yang mencuit hati dan perasaan anda. Kami mohon ampun dan maaf. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.